dia terus sepatutnya dipanggil mukallaf. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jaril. Biasa kenal tak sahabat ni kan? Dan dia masuk Islam, dia tidak layak dipanggil mu'alaf. Dia terus dipanggil mukallaf. Kenapa? Sebab dia masuk Islam saja, iman dia mantap. Dia masuk Islam, kewangan dia banyak. Maka dia tak layak untuk terima zakat. Dia kena bayar zakat. Sebab mu'alaf ini biasa kita gunakan, dia rujuk kepada ayat Quran. Dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Dan kalau kita baca ayat Quran tu, dia rujuk kepada mu'alaf qulubuhum. Kita nak ambil hati mu'alaf. Maka kita tak perlu ambil hati Abdullah bin Jaril. Sebab iman dia kuat, duit dia banyak. Maka dia tak boleh terima zakat. Malahan dia kena bayar zakat. Dalam erti kata lain, orang yang masuk Islam tak semestinya mu'alaf. Orang yang lahir Islam tak semestinya mukallaf. Kalau orang yang lahir dalam keluarga Islam, mak bapak Islam, anak dia Islam, kalau dia iman dia lemah, kalau dia tak faham Islam, kalau dia keliru mengenai agama Islam, kalau dia jahil tentang Islam, maka dia sebenarnya masuk dalam kategori mu'alaf. Kita sepatutnya bagi zakat kepada dia untuk mengambil hati mereka supaya datang belajar agama Islam. Maka lahir Islam pun boleh digelar sebagai mu'alaf. Mungkin di Malaysia, zakat yang dikumpulkan tu tidak diberikan kepada orang yang lahir dalam keluarga Islam yang mu'alaf. Betul ke? Kita hanya bagi mereka yang memeluk Islam. Dan kalau boleh kita luaskan lagi, saya rasa orang yang lahir dalam keluarga Melayu secara umumnya, ada segelintir mereka layak dapat zakat. So, perkataan pertama mu'alaf. Perkataan kedua, perkataan ni dalam bahasa orang putih lah, dia panggil convert. Pernah dengar? Biasanya kita dengar convert. You converted to Islam. So you convert. Perkataan convert ini saya kurang selesa. Sebab perkataan convert ini, dia perkataan yang digunakan oleh agama Kristian sebenarnya. Mereka punya missionary akan pergi ke merata dunia, pergi menyampaikan mesej Kristian dan sambil tu convertkan orang kepada agama Kristian. Saya kurang selesa. Dia tak salah nak gunakan. Saya kurang selesa. Sebab saya lebih minat menggunakan perkataan revert. Sebab ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim sebut tentang setiap kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga Islam, setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini, semua dilahirkan dalam fitrah Islam. Mak bapak mereka yang mencorakkan mereka jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Dan bila mereka dah besar, mereka telah mengenali Islam, mereka mengkaji Islam, mereka memeluk Islam. Bila mereka memeluk Islam, mereka bukan convert, mereka revert. Mereka kembali kepada fitrah asalnya semasa dilahirkan di muka bumi ini. Maka lebih sesuai dipanggil revert daripada convert kalau ikut hadis dalam Sahih Muslim. Perkataan yang ketiga, ini popular sekali. Antara ketiga ini paling popular. Kita panggil mereka sebagai saudara baru. Ada baru, dia pasti ada yang lama. Betulkah? Ada lama, ada segelintir tu dia jadi expired. Boleh tak kita gunakan perkataan saudara baru atau saudara kita? Boleh. Tak ada masalah. Selagi perkataan itu digunakan tidak menimbulkan kekeliruan, tidak menimbulkan kasta dalam agama Islam. Faham tak kasta? Seolah-olah kalau kita gunakan perkataan saudara baru, kita punya persepsi bahawa kita lebih mulia daripada dia, maka itu perkataan tak sesuai digunakan. Kalau kita, macam saya sendiri pernah dengan sahabat bawa seorang non-Muslim nak pergi daftar masuk Islam. Dan yang pegawai itu tanya saya,
Yang nak masuk Islam siapa? So saya tunjukkan ini sahabat saya. Saksi mana? Saya kata saya dengan seorang sahabat lagi. Oh, dia kata tak boleh, tak boleh. Mu'alaf tak boleh jadi saksi. Kalau kefahaman sedemikian, dia bercanggah dengan ayat Quran dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat 13. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia manusia dalam sisi Allah adalah mereka yang lebih bertakwa. Bukan baru, lama, expired. Allah tengok siapa yang lebih bertakwa. Kita bukan tengok siapa baru, siapa lama. Setuju ke tak setuju? Mungkin orang-orang yang di sini, orang-orang yang membantu membersihkan masjid lebih bertakwa daripada orang yang bagi ceramah di sini. Sebab Allah tengok dalam, kita manusia tengok luaran. Betul ke tak betul? So bagi saya, sekiranya kita tidak menyalahgunakan perkataan itu seolah-olah mu'alaf ini macam sampai bila pun dia tak layak jadi saksi. Mu'alaf ini, so kalau kita mempunyai persepsi dia tak pandai, maka apa akan jadi adalah kita seolah-olah menimbulkan kasta dalam agama Islam. Kalau tidak menyalahgunakan, maka tak ada masalah, kita boleh gunakan. Tapi kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ada gunakan tak perkataan saudara baru ke saudara kita? Dan bagi dia panggil siapa-siapa masuk Islam semua Muslim aja. Betul? Pernah tak kita lihat hadis Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi ada kata tak? Kamu ni saudara baru. Ada? Tak ada. Sahabat-sahabat yang masuk Islam Muslim. Okey. So ini perkataan. Perkara yang kedua yang kita kena tahu adalah siapa di sini ada pengalaman, pernah mengajar, mendidik, membimbing mu'alaf dalam hidup kita. Maksud saya, kita pernah mengajar, mendidik, membimbing mu'alaf itu selama 2 atau 3 tahun. Sehingga mu'alaf itu jadi mahir, memahami Islam dengan elok dan mula boleh jadi pendakwa dalam Islam. Siapa di sini ada pengalaman? Tolong jangan angkat tangan. Wah, semua banyak pengalaman yang tak angkat tangan. Sebenarnya kan, kalau kita nak mendidik, membimbing mu'alaf, Malaysia memang memerlukan ramai pendakwa-pendakwa yang boleh bantu mendidik, membimbing mu'alaf. Mu'alaf ini dia bukan perlu guru saja. Dia perlukan teman, dia perlukan keluarga angkat, dia perlukan macam saudara Islam yang kawan dengan dia, bawa dia keluar, ajar dia adab-adab Islam, ajar dia budaya Islam, ajar dia cara hidup Islam. Dia bukan sekadar mau ilmu. Setuju tak ni? Mu'alaf yang masuk Islam ini, kalau kita tak kawan dengan dia, kita susah nak faham. Kenapa? Sebab mereka berhijrah daripada suatu kepercayaan yang mereka percaya berpuluh-puluh tahun kadang-kadang kepada sesuatu kepercayaan yang beza, syirik kepada tauhid. Betul ke tak betul? Budaya lama yang minum, judi, makan makanan yang tak halal, tiba-tiba kepada budaya yang halal. Betul? Budaya lama, pergi rumah orang masuk terus, budaya baru tak boleh. Betul ke tak betul? So kita kena bimbing mereka sedikit demi sedikit. Mereka perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Dia tak boleh, orang kata transformer. Sekarang ni masuk Islam, mengucap syahadah, masuk dalam bilik, keluar transformer. Saya seorang ulama sekarang, ada. Mereka perlukan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 tahun orang bersama dengan dia, keluarga angkat, dan kita bawa dia untuk belajar dengan ramai-ramai guru supaya kita dapat mantapkan keimanan dia, dapat mantapkan kefahaman dia mengenai agama Islam. Setuju tak ni? Mereka perlukan masa. Tapi ada di kalangan mereka ni, mereka boleh menyesuaikan diri dalam beberapa hari pun. Sebab sejak kecil duduk di kampung, belajar di boarding school, campur dengan orang Melayu, duduk tidur dengan satu bilik dengan orang Melayu, maka mereka cepat boleh menyesuaikan diri. Tapi yang tak duduk di kampung, yang tak banyak campur Melayu, maka kadang-kadang mereka perlukan berbulan-bulan. Ada di kalangan mereka perlukan bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri. Tugas kita semua ni bukan paksa mereka. Tugas kita ni bimbing mereka. Masalah paling besar di Malaysia adalah
orang yang baru masuk Islam, kita suka bincang hukum hakam. Ini haram. Itu dosa tau, kalau buat ni dosa. Ini buat ni masuk neraka. Kita suka bincang hukum hakam. Adakah itu pendekatan yang betul? Kalau kita lihat, bila Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu tu mula-mula turun kat mana? Melaka. Bukan? Di mana ya? Di Mekah ke Melaka? Di Mekah, betul. Mula-mula Quran turun di Mekah. Berapa tahun Quran turun di Mekah? Lebih kurang 13 tahun. Setuju? Ya. Kemudian bila para sahabat akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Yathrib, iaitu Madinah, Allah baru turunkan ayat-ayat, ayat Quran diturunkan di Madinah. Berapa tahun? Dekat 10 tahun. Ada dua peringkat. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Persoalan saya sekarang, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun, majoriti ayat-ayat itu akidah ke fiqh? Yang akidah, ya betul. Bila akidah para sahabat sudah mantap, selepas 13 tahun, barulah Allah turunkan ayat-ayat fiqh di Madinah, sedikit demi sedikit selama 10 tahun. Betul. Apa tu akidah sebenarnya? Mu'alaf tanya, mukallaf jawab. Ya, akidah banyak cerita mengenai tauhid kan? Mengenai Allah dulu, tauhid, betul? Akidah juga cerita tentang nabi-nabi. Akidah juga cerita tentang akhlak, tentang moral dan sebagainya. So ada banyak perkara tentang akidah. Allah mula-mula 13 tahun bincang tentang ayat-ayat akidah. Kemudian bila akidah dah mantap, mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan ayat-ayat fiqh sikit-sikit. Hari ini orang baru masuk Islam, kita bincang tentang akidah 13 tahun ke? Kita banyak bincang tentang hukum hakam. Pendekatan kita lah secara umumnya. Bukan orang sinilah, tempat lain. Kita suka cakap hukum hakam kan? Tapi kebanyakan kita nak bincang hukum hakam, dan kita bukan ahlinya, kita bukan pakar dalam bidang tu, tapi kita nak cerita. Itu jadi masalah. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad SAW, mula-mula 13 tahun, para sahabat minum tak arak? Dah Islam tau, tapi mereka minum tak? Allah mengharamkan tak? Mula-mula tak. Nabi mengharamkan tak? Tak. 13 tahun. Mereka bukan minum gelas macam ni. Dia bukan minum jug. Tak. Dia minum barrel. Tahu barrel tak? Tak tahu. Yalah, you tak tahulah. Saya dulu bukan Islam, minumlah. Saya tahu mug, saya tahu jug, saya tahu barrel. Satu barrel 22 jug. Satu jug 4 mug. So you kira berapa? So mereka minum. Allah hanya turunkan ayat untuk mendidik saja. Allah tidak berharamkan lagi. Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 219. Allah kata apa? Yang bermaksud arak ni sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Dan kemudian Allah turunkan surah An-Nisa. Dia kata jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. 13 tahun di Mekah. Selepas akidah mereka dah mantap, berhijrah ke Madinah, pada tahun ke-14 Allah juga belum haramkan. Tahun ke-15 Allah belum diharamkan. Tahun ke-16 Allah juga belum diharamkan. Arak belum diharamkan. Tahun ke-17 Allah turunkan wahyu surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 90, barulah Allah mengharamkan arak. Hari ini orang masuk Islam sekarang haram. Saya tak kata halal, hanya tak perlu bincang dulu. Allah bincang bagi mereka kenal Allah dulu, sayang Allah dulu, kenal Nabi dulu, sayang Nabi dulu. Barulah bila iman dia dah mantap, baru kita cerita. Ataupun saya bagi contoh.
13 tahun, 10 tahun tu. Kalau saya nak bina satu bangunan 10 tingkat, hotel 10 tingkat, bina dinding dulu ke ceiling dulu? Halo? Soalan tu mungkin menyesatkan punya soalan. Bina tiang dulu. Setuju tak ni? Ada tak bangunan tinggi tak ada tiang punya? Bina dinding dulu. Siapa berani masuk? Setuju tak tiang dulu? Biasanya bina tiang tu makan masa yang lama tak? Lama. Hanya tiang dah kukuh, baru dah naik dinding, ceiling, kemudian buat interior design. Hari ini orang baru masuk Islam, tiang tarah, terus naik dinding, ceiling, interior design. Apa akan berlaku? Nah, ini masalahnya. Pendekatan yang kita gunakan. Orang baru berhijrah. Yang kedua, iman mereka ni macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Apa maksudnya? Akidah mereka dengan Allah, ikatan mereka dengan Allah masih lagi tak kuat lah. Betul? Dan iman mereka, cara membimbing orang yang iman, orang yang baru masuk Islam tu, imannya masih lemah tu, macam mana? Contoh. Kalau kita solat 5 waktu, dia solat 2 waktu, apa kita cakap dengan dia, mu'alaf tu? Hei, kamu tinggal 3 waktu. Dosa besar. Hadis dalam hadis Ibnu Majah sebut, sesiapa yang sengaja tinggalkan solatnya, seolah-olah matilah semua ahli keluarganya dan hilanglah segala harta bendanya. Cakap dengan mu'alaf yang baru masuk Islam. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Perbezaan antara orang Islam dan orang kafir adalah bergantung kepada solatnya. So, kamu rasa kamu tinggalkan begitu banyak solat, kamu ni Islam ke kafir? Macam mana? Dalam Sahih Bukhari, perkara pertama yang Allah akan hitung kepada kamu di padang mahsyar nanti adalah solat kamu. Wah, you bagi ketiga-tiga ayat ini gertak dia. You rasa-rasa, kemudian dia nak solat tak? Dia akan dekat kepada Islam ke lagi jauh? So, orang yang baru masuk Islam, kalau dia dapat solat 2 waktu, kita cakap apa? Cakap, tahniah, alhamdulillah, kamu baru masuk Islam. Seminggu je, kamu sudah boleh solat 2 waktu satu hari. Masya Allah, itu bagus. Tahniah. Tahu tak berapa banyak pahala setiap kali kamu solat? Bayangkan kalau kamu boleh tambah jadi 3, tambah jadi 4 satu hari, tambah jadi 5. Kalau kita bagi motivasi, apa kita buat lagi? Bila kita tanya dia, kita bagi dia satu tiket lagi. Ini tiket, kamu boleh pergi khusus, kamu boleh pergi mengikuti khusus latihan dakwah Brother Lim. Contohnya. Bagi dia hadiah lagi. Contohnya. So, itu caranya, bukan kita nak takut-takutkan dia sebab dia baru masuk Islam. Belum lagi kenal Islam sangat. Satu lagi masalah kita hadapi di Malaysia adalah cara pendekatan kita. Di Malaysia, orang sini tahu tak umpan? Maksud umpan? Tahu? Orang sini ada pancing ikan tak? Ada? Nanti dulu. Nak tanya. Orang sini pancing ikan, tahu tak umpan? Kamu gunakan umpan yang you suka ke? Gunakan umpan yang ikan suka? Cakap betul-betul. Pandai pakcik ni. Ikan suka. Tapi orang yang masuk Islam, kita anggap mereka ikan, boleh? Boleh. Yang kita mengajar orang yang masuk Islam, kita gunakan umpan kita bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa Tamil ke, bahasa orang putih. Biasanya di Malaysia bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu you suka ke ikan suka? Faham tak? You suka ke mu'alaf suka? Kita selalu gunakan umpan yang salah. Ramai di kalangan yang bukan Islam, yang bila masuk Islam, mereka menghadapi masalah. Sebab bila orang yang mengajar, dia gunakan bahasa Melayu yang bunga-bunga. Tahu tak bunga-bunga? Dan dia banyak menggunakan baca bahasa Arab, ayat Arab. Tak salah. Tapi sesuai tak untuk orang yang baru masuk Islam? Kalau cakap dengan Melayu, no problem. Bahasa berapa bunga pun tak ada masalah, orang Melayu faham. Tapi orang yang baru masuk Islam,
Kadang-kadang dia tak faham. Saya bagi contoh. Saya masih ingat lagi mula-mula saya masuk Islam. Saya dapat message. Dulu tak ada WhatsApp. Dulu hanya message. SMS lah, macam SMS. Orang tu bagi dia message saya, dia kata Assalamualaikum. Itu okey lah. Saya faham lah. Saudara Lim. Dia kata, Ana nak jemput saudara Lim bagi ceramah di masjid Ana. Aku tengah fikir mana satu perempuan Ana aku jumpa kat tepi jalan ni nak jemput aku ceramah. Tak, orang yang baru masuk Islam, dia faham tak perkataan Ana tu? Tak faham. Nampak tak? Bila kita anggap dia faham. So saya ingat perempuan, akhirnya pakcik tua. Dan bila kita mengajar, saya masih ingat lagi, saya belajar kat sekolah pondok, mula-mula kat sekolah pondok. Ustaz tu kata, esok malam kelas kita akan belajar sifat 20. Bagi orang Melayu sifat 20 faham kan semua? Settle. Masalahnya orang yang tak mahir Melayu. Bila kamu cakap sifat 20, orang yang cakap logat Cantonese, tahu Cantonese tak? Hong Kong cakap Cantonese tu, kalau you kata sifat 20 maksudnya apa? Sifat tu bontot. Oh, besok malam ustaz nak ajar 20 jenis bontot. Oh, saya pun mau tahu apa jenis, apa beza bontot dengan bontot yang lain. Bahasa tu. Kadang-kadang ustaz kata, oh, Allah ada, lawannya tak ada. Ya, orang Melayu faham lawan maksudnya apa. Bukan Islam yang tak mahir Melayu, lawan dia apa? Dia faham secara literal. Gaduh. Allah tu ada, sudah gaduh Allah tu tak ada. Maka dia tanya Ustaz, Allah sudah pergi mana? Masalah tak? Berarti pendekatan, gunakan umpan yang sesuai. Kalau kita tak tahu cakap bahasa lain, tak ada masalah. Boleh tetap gunakan bahasa Melayu. Syarat gunakan bahasa Melayu adalah bahasa Melayu yang mudah. Bukan bahasa Melayu yang bunga-bunga. Faham kau? Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat, orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam ini, okey, apa sebabnya di Malaysia? Kebanyakannya, majoritinya, rasa-rasa nak kahwin lah. Betul ke tak betul? Sebahagian besar tau, 60 hingga 70% orang yang masuk Islam di Malaysia sebab nak kahwin. Pintu kahwin ini buka seluas-luasnya, tak pernah kunci punya. Masjid setiap malam kunci kan. Masuk kerana kahwin tu pintu tak kunci. Tapi pintu lain-lain nak masuk Islam ni banyak kunci. Mungkin you tak faham saya cakap apa. Faham ke? Berarti berdakwah ajak orang masuk Islam, pintu tu luas tak? Sempit. Betul? Maksud saya orang yang masuk Islam ni majoriti sebahagian besar kerana nak kahwin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang masuk Islam sebab contoh yang baik daripada orang-orang Islam. Mereka tertarik kepada agama Islam. Yang ketiga, orang yang masuk Islam ini, ada di kalangan mereka adalah pendakwah-pendakwah Islam yang pergi menyampaikan, pergi berhujah, yang mengajak mereka masuk Islam. Ini perkara yang kita biasa dengar. Okey, yang tak biasa dengar adalah orang bukan Islam, kadang-kadang mereka kaji agama Islam disebabkan September 11. Ramai orang kaji Islam dan masuk Islam. Ada orang masuk Islam sebab banyak hutang. Baitul Mal bayarkan hutangnya. Ada orang masuk Islam nak dapatkan status bumi putera supaya boleh dapat dia punya benefit sebagai bumi putera contohnya. Ada orang masuk Islam sebab dia nak nama dia jadi Abdul Rahman. Senang nak dapatkan projek kerajaan. Ada orang masuk Islam kerana nak ceraikan isteri. Kamu tak biasa dengar kan? Tahu tak ceraikan isteri? Kalau ceraikan isteri mengikut civil court, dia kena bagi hartanya sebahagian kepada isteri. Kalau masuk Islam, isteri tak ikut masuk, maka diberikan masa yang tertentu. Kalau isteri tak masuk, maka terbubarlah hubungan suami isteri. Maka harta tak perlu berikan kepada isteri.
Tak ada macam-macam cara orang nak masuk Islam. Yang paling penting ni, apa cara pun tak kisah. Tapi dengan syarat. Jangan tanyalah orang yang nak masuk Islam, apa pasal you masuk Islam? Saya selalu orang tanya saya, apa pasal you masuk Islam? Saya tak marah, saya jawab. Tapi bila saya tanya dia balik, dia naik marah. Tak percaya ke? Saya tanya muslimin, muslimat di sini, kamu semua ni apa pasal masuk Islam? Halo? Tak, apa pasal? Apa sebab masuk Islam? Lahir Islam Islam ni, iman boleh diwarisi tak? Mak bapak kamu Islam, okey, boleh tak diwarisi kepada anak? Tak boleh. Bila kamu masuk? Mengucap tak semestinya masuk. You tahu tak lagu Raihan? Orang Cina, India tahu nyanyi. Dia bukan Islam. Betul? Ada tak lagu asyhadu alla? Ada. Ilaha illallah ada. Nyanyi tak tahu baca tak semestinya. Bila kamu mengucap? Ada ilmu tak semestinya Islam. Di Malaysia, kalau kita pergi gereja Katolik, padri-padri mereka, sebahagian besar di kalangan mereka mempunyai sekurang-kurangnya master atau PhD on Islamic Studies. Mereka mempunyai kelayakan master atau PhD. Ilmu tidak menentukan seseorang itu Islam atau tak Islam. Bila kamu masuk Islam? Belum jawab lagi. You tanya saya boleh jawab. Aku tanya you, diam. Nampak? So, orang kalau boleh janganlah tanya apa pasal masuk Islam. Cara tanya penting. Apa yang cantik yang menarik kamu masuk Islam? Maka dia akan fikir sesuatu yang positif. Tapi kalau you tanya dia apa pasal masuk Islam? Alah, aku masuk Islam sebab mau kahwin perempuan Melayu. Malu mau cakap. Betul ke tak betul? So, cara bertanya. Clear? Sambung. Siapakah yang bertanggungjawab untuk mendidik, membimbing mu'alaf? Tanggungjawab siapa? Sekarang ni kita mempunyai 9,000 lebih. Mungkin sampai 10,000 dah. Siapa yang bertanggungjawab untuk mendidik, membimbing mu'alaf? Sahabat ni sebut orang Islam. Jawapan tu betul. Tapi tak lengkap. Betul? Tak lengkap. Yang lain, ada jawapan lain tak? Tak ada. Kali pertama hari ini you dengar. Tanggungjawab siapa? Semua wajib letak tangan, letak dada, si cakap saya dulu sebelum cakap orang Islam lain. Sebab tu kita kata semua orang Islam. Sebab itulah tak melibatkan diri. Kita tak payah buat, orang lain kena buat. Betul ke tak betul? Islam memerlukan kamu semua, memerlukan bantuan. Saya datang ke sini tujuannya ada berdakwah kepada satu pasangan pakcik-makcik ni, lelaki Cina ni, suami isteri ni. Mereka sangat minat mengenai Islam. Tiap-tiap kali saya datang ceramah kat Terengganu, mereka akan duduk di luar, curi-curi masuk dengar. Tak berani nak masuk. Sebab takut orang Islam marah. Kadang-kadang ajaklah mereka masuk. Bolehkah? Mereka nak belajar, nak berjinak-jinak dengan Islam. Pagi tadi saya berbincang dengan mereka, dia tanya macam mana nak belajar solat, macam mana nak belajar memahami Islam. Sekarang ni saya nak cari orang di sini yang tahu cara mengajar, mendidik mereka untuk bimbing dia. Ada siapa boleh menawarkan diri tak? Wow. Semua sekali nak, betul? Sebab saya ni hanya boleh datang sebulan sekali. Saya hanya boleh ajar dia sebulan sekali. Tapi saya perlukan ada orang yang mengajar dia seminggu 2 ke 3 kali. Ajar dia faham, ajar dia wudu, solat, puasa dan sebagainya. Okey, sambung. Now, sekarang ni, tadi semua ni mukadimah aja. Belum masuk lagi. Mari kita bincang sedikit cabaran mereka. Sebelum masuk Islam, orang yang bila dah belajar Islam ataupun ingin nak masuk Islam, gangguan psikologi itu sangat-sangat hebat. Tahu tak gangguan psikologi?
Dalam otak dia fikir apa? Kalau saya masuk, mak bapak tahu macam mana. Pukul, halau, ugut, bunuh diri, ugut tak bagi harta, putus hubungan, nangis tak berhenti, macam-macam. Macam mana nak menghadapi masalah itu gangguan psikologi. Lagi, kalau saya masuk Islam, saya sebelum Islam 1 tahun baru sembahyang 1 kali. Sekarang ni masuk Islam 1 hari 5 waktu. Kita tak dalam otak dia tengah fikir, boleh ke tak boleh saya ikut? Saya tak pernah berpuasa dalam hidup saya. 1 hari sekurang-kurangnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali makan. Tiba-tiba masuk Islam tiap-tiap tahun ada 1 bulan dia kena belasan jam tak makan tak minum. Dia tengah fikir boleh tak? Nampak tak gangguan psikologi? Kalau saya masuk Islam, saya punya majikan tahu macam mana, saya punya kawan-kawan tahu macam mana, saudara mara tahu macam mana. Yang paling mengganggu pemikiran mereka adalah kalau Melayu tahu macam mana, mereka boleh terima tak saya? Tengok mata sepet, rambut lurus. Saya sudah cuba nak jadi Melayu, tak jadi-jadi. Melayu makan sambal, belacan, semua pedas-pedas, semua saya ikut makan. Tapi mata tetap sepet, rambut tetap lurus. Nampak tak gangguan psikologi ni? Dia perlukan ada orang yang boleh bagi semangat kepada dia. Don't worry, jangan risau. Kamu masuk Islam perlahan-lahan. Cara-cara macam mana kamu bagi tahu orang, ajar dia. Kalau orang cakap macam ni, cara macam mana you jawab. Ada tak kita ajar mu'alaf begitu? Nampak tak? Supaya kalau kita boleh bagi kepada dia confident untuk memeluk agama Islam, mudah untuk dia masuk. Tapi kalau tidak, ramai di kalangan mereka masih lagi 50-50, mau masuk tak mau masuk. Sebelum masuk, mereka sedang fikir sekarang. Dia akan fikir apa? Tabiat lama macam mana? Biasanya orang Cina minum ni dipanggil, tahu tak minum? Tak tahu, bukan minum air tahu. Minum arak tahu. Bagi orang Cina minum ni perkara biasa saja. Boleh dikatakan sebahagian 80%, 90% orang Cina memang minum. Yang kedua, makan itu barang. Tahu barang apa? Kerbau pendek, babi. Itu biasa. Lagi? Judi. Takut kalau betul. Judi setahun sekali perkara biasa aja, ataupun sebulan sekali perkara biasa. Yang bersekedudukan dengan girlfriend, itu perkara biasa bagi orang Cina. Orang Cina kahwin tak nikah tak penting. So itulah budaya sebelum Islam. Kalau dia ada keempat-empat ini dia masih lagi amalkan, kalau dia jumpa kita, dia tanya, kalau saya macam ni lagi, boleh tak saya masuk Islam? Jawapannya, halo, susah nak cakap ya. Saya tanya sikit boleh? Menyelamatkan akidah lebih penting ke bincang tentang hukum hakam lebih penting? Setuju tak? Kalau dia akidah Islam, dia dah mengucap syahadah, dia dah faham dan mengucap syahadah, tapi dia mempunyai tabiat lama, masih lagi sambung tabiat lama, dia bukan syirik. Betul tak? Mana satu lebih penting? Menyelamatkan akidah ke bincang tentang berhenti dulu? Berhenti tabiat lama dulu. Nampak tak saya? Kalau dia tanya saya akan cakap dengan dia, masuk dulu, belajar dulu. Tentang tabiat lama ni kita simpan dalam peti sejuk. Kita tak perlu bincang dulu. Kita belajar dulu. Kenal Allah dulu. Sayang Allah dulu. Kenal Nabi dulu. Sayang Nabi dulu. Bila dia dah kenal Allah, sayang Allah, kenal Nabi, sayang Nabi, tak perlu you suruh dia berhenti. Dia sendiri akan menjauhi perkara itu sedikit demi sedikit. Setuju tak? Ataupun you rasa kena berhenti semua dulu, jadi macam malaikat dulu baru boleh masuk. You rasa mana satu? Nampak tak? Tapi ramai di kalangan kita tak tahu. Kita akan bincang, oh itu haram, oh itu haram, itu dosa besar. Kan saya kata perkara ini hukum hakam, kenapa Allah turunkan di Madinah? Sebab mereka kena kenal Allah dulu, sayang Allah dulu. Kenal Nabi, sayang Nabi dulu. Satu lagi,
Sebelum masuk Islam, ini banyak, saya tak ada masa nak cakap tentang yang lain-lain cabaran. Saya bagi yang beberapa yang penting. Satu lagi yang paling besar bagi orang yang nak masuk Islam, boleh dikatakan 90% yang mereka menghadapi masalah. Macam mana nak bagi tahu mak bapak kat rumah dia dah masuk Islam. Ramai di kalangan kita tak tahu caranya. 2-3 tahun yang lalu, ada 3 orang nak masuk Islam yang saya dapat laporan. Yang seorang lelaki Cina 17 tahun, form 5. Dia nak masuk Islam, dia pergi jumpa ustazah kat sekolah tu, sekolah menengah. Dia cakap dengan ustazah dia nak masuk Islam. Ustazah cakap dengan dia, kalau kamu nak masuk, kamu kena balik tanya mak bapak dulu. Kalau mak bapak bagi, baru kita boleh Islamkan kamu. Ustazah cakap tu tak salah, hanya tak betul. Faham tak? Tak salah, hanya tak betul. Saya tak salahkan ustazah sebab dia tak pernah turun padang. Dia tak faham. Kalau tanya mak bapak apa akan jadi, dia tak tahu. Betul ke tak betul? You rasa-rasa tanya mak bapak apa akan jadi? Bukan saja mak bapak marah, mak bapak pukul, mak bapak berhenti dia belajar, kurung dia kat rumah. Bagi saya, kalau orang yang minat, mungkin ustazah tu boleh kata, di sekolah ni, di sekolah sebagai cikgu, kami tak boleh terlibat dalam isu ini. Kalau apa-apa persoalan kamu nak tahu, saya bagi contact number, kamu pergi tanyalah kat NGO kat luar, supaya cikgu tu tak kena masalah kalau budak tu masuk Islam. Betul? Rujuklah dia kepada NGO yang pendakwa-pendakwa supaya mereka boleh dakwah kat dia, follow up kat dia. Setuju tak ni? So orang yang masuk Islam ini, dia ada boleh pecah kepada 2 macam mana nak beritahu mak bapak. Satu, bawah umur, masih belajar di IPTA, IPTS. Satu lagi sudah bekerja. Ini kena 2 perbeza. Bawah usia, bawah umur, bawah 18 tahun boleh masuk Islam tak di Malaysia? Tak boleh, sebab tak boleh daftar. Tapi dalam Islam boleh masuk tak? Boleh. Boleh faham tak saya cakap apa? Berarti kita boleh syahadakan dia. Dia dah masuk Islam, kita boleh ajar dia, tapi tak boleh daftar kalau tak cukup umur. Setuju? Tapi bila kita nak ajar ni, cara dia macam mana? Kita kena ajar dia cara dipanggil bawah tanah, underground. Tahu tak underground? Syaratnya tak boleh bagi keluarga dia tahu. Syarat kedua, tak boleh bagi kawan-kawan bukan Islam dia tahu. Syarat ketiga, ini paling penting, tak boleh bagi orang Islam tahu. Tahu kenapa? Sebab orang Islam di Malaysia ni, kita mempunyai satu penyakit, bukan COVID-19. Dia COVID-15. Nama je COVID-15, penyakit apa? Penyakit rahsia. Nama tu rahsia. Tahu kenapa rahsia? Contohnya kita dah Islamkan dia, kita mengajar dia. Kita akan beritahu sahabat lain, ini rahsia tau, jangan beritahu lain tau. Brother Lim kata jangan beritahu lain, dia dah masuk Islam ni, dia Islam sebenarnya. You pun beritahu kawan lain, ini rahsia tau. Penyakit rahsia lah. Akhirnya satu kampung semua tahu dia masuk Islam, dan berita tu akan sampai tak kepada keluarga dia. Nah, kita menyusahkan orang yang masuk Islam. Macam mana nak beritahu mak bapak sebelum bawa umur? Kalau masih belajar di IPTA, IPTS, kita kena buat. Bila masih lagi belajar di IPTA, IPTS, kita yang perkara pertama semua ini, kita kena rahsiakan pengislaman dulu. Sebab apa? Sebab mereka masih bergantung kepada mak bapak untuk bayar dia punya university fees, yuran university, dan juga bergantung kepada mak bapak bagi wang belanja kat university. Kalau mak bapak dah tahu dia masuk Islam, mak bapak berhenti bayar dia punya fees. Mak bapak tak kasih dia pocket money. Apa akan jadi kepada mu'alaf ini? You cakap bagi tahu senang, tapi kita jarang nak fikir mu'alaf tu. Jarang nak fikir mu'alaf punya keadaan. Betul tak? Apa akan berlaku? Bila mereka, mak bapak tak bayar fees, dia minta tolong, kita kata dia mengemis. Betul ke tak betul? So, bagi mereka yang belajar di IPTA, IPTS, rahsiakan pengislaman dulu.
Kan kata-kata Melayu, satu kata-kata Melayu yang sangat hebat tu. Jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Jangan cakap, bukan you menipu, hanya masa tak sesuai beritahu. Rahsiakan dulu. Rahsiakan dulu. Lebih baik tunggu sampai dia habis pengajian kat universiti, dah graduate, dah ada kerja, dah ada income, dah ada tempat tinggal, ada kenderaan. Masa tu bolehlah beritahu mak bapak. Tapi kalau boleh, nak beritahu mak bapak, kena tahu cara bercakap, beritahu mak bapak. Kalau boleh, jangan buat direct. Tahu tak direct? Kita kena buat indirect. Ini cerita panjang lah. Saya tak ada masa nak hujah. Kalau ada peluang, saya nak cerita. Berarti, kita boleh beritahu mak bapak melalui saudara mara, melalui adik-beradik beritahu. Jangan kita sendiri beritahu, sebab akan meletup. Boleh faham ke? Masa yang paling sesuai bila? Paling sesuai bukan sudah kerja, ada duit, bukan. Masa paling sesuai bila kita nak kahwin. Macam saya ingat masa dulu saya masuk Islam, saya merasakan pengislaman saya dekat 3 tahun. Saya tak beritahu. Okey? Tapi bila saya nak kahwin, baru saya beritahu. Wah, saya balik rumah, tunjuk saya gembira. Kakak saya tanya, lain macam aja malam ni? Saya kata, satu macam saja. Apa macam tu dia tanya? Kata, saya nak kahwin. Oh, sebab itulah saya gembira. Tiba-tiba dia minta tunjukkan gambar girlfriend. Saya pun tunjuk. Kakak saya terkejut beruk. Lu gila kah? Wah, dia punya suara pun naik. Saya kata, saya tak ada gila. Lu tahu tak, lu kalau kahwin ini perempuan, you kena masuk Islam. Apa boleh buat bila cinta itu sudah melekat? Nampak tak? Dia tanya, saya gurau, saya sampaikan. Kalau you kena masuk Islam, you tak jadi adik saya lagi. Saya kata, kenapa saya bukan adik kamu? You punya nama sudah jadi Muhammad. Tengok IC saya, Lim Jui Sun. Ada tukar tak? You pun terkejut. Bolehkah? You nak masuk pun boleh. You boleh kekal nama juga sama dengan saya. Nak hujah, gurau. Tapi cara macam ni, dia tak begitu marah tau keluarga. Tahu kenapa? Allah, adik aku ni, dia terpaksa masuk Islam sebab dia cinta kat perempuan Islam. Faham tak saya cakap apa? Dia punya marah tak begitu marah lah, kurang lah. Dapat diskaun 30%. So, we kena tahu teknik untuk bagi tahu macam mana nak ajar mu'alaf tu. Beritahu keluarga. Macam mana kadang-kadang kita kena bantu. Itu semasa. Sebelum masuk Islam. Saya terpaksa ringkaskan. Semasa masuk Islam, cabaran bagi saya sangat susah. Satu, tak ada signboard di Malaysia. Tak ada satu signboard pun zaman saya menunjukkan kalau nak masuk Islam boleh datang ke sini ke, ada soalan mengenai Islam boleh datang ke sini tanya, tak ada punya. Betul. So orang nak masuk Islam tahu tak mana mau masuk? Apa produk di luar semua ada. Nak jual nombor ekor ada. Nak apa barang yang tak elok pun ada. Yang elok punya tak ada. So saya nak masuk Islam, saya terpaksa. Masa dulu saya ni dulu orang sini tahu tak? Dulu saya ni kaki disko. Tak tahu disko? Ini semua ni kaki masjid, mana tahu disko tu apa? Disko ni adalah tempat orang mengaji tengah malam. Tak tahu? Balik Google lah. So saya pergi jumpa seorang haji yang kerja kat disko tu. Saya tanya dia, haji, saya nak masuk Islam lah, boleh tak bawa saya? Haji tu kata, kamu balik fikir 10 kali. Islam tak boleh main-main, tak boleh suka-suka masuk, suka-suka keluar. Balik fikir 10 kali. Saya pun ikutlah nasihat dia. 2 bulan kemudian pergi jumpa haji. Haji, saya sudah fikir mau masuk, boleh tak bawa saya? Kan I kata Islam tak boleh suka-suka masuk, suka-suka keluar. Balik fikir 10 kali lagi. Saya pun balik fikir 10 kali. 4 bulan kemudian saya pergi jumpa dia. Haji, saya sudah fikir masak dah, boleh tak bawa saya masuk Islam? Lim, saya dah kata dah, Islam bukan tak boleh main-main. Okey? Bukan suka-suka kamu masuk, suka-suka keluar. Okey? Fikir masak-masak, balik fikir 10 kali lagi.
Aku dah fed up dah. Tak fed up tak? Nak masuk asyik balik fikir. Saya pun doa lah, Tuhan, kalau kamu benarkan aku masuk Islam, tunjukkanlah jalan. Tak ada, saya balik tidur. So pendekkan cerita, saya pun balik nak tidur. Time nak tidur tu dapat ilham. Alhamdulillah. Ilham apa? Ilham tu suruh saya tekan 103. Siapa tahu 103 tu apa? Siapa punya phone number? Tanya operator. So saya pun telefon operator, tanya operator, mana tempat untuk saya daftar masuk Islam? Sebab orang tu tak bawa saya masuk lah, saya kena cari jalan sendiri. So saya ingat dapat ilham. Tiba-tiba yang angkat phone tu operator tu, kan biasa bila you telefon operator, dia cakap dulu tau. Dia cakap nama dia, semua. Akhir cakap dia cakap, boleh saya bantu? Itu saya ingat. Saya beritahu operator tu, boleh. Saya nak tanya, di negeri ni nak masuk Islam kat mana ya? Itu perempuan jawab, maaf encik, saya ni Hindu. Alamak, ingat dapat ilham. Tetapi walaupun dia bukan Islam, dia tahu. Dia bagi saya nombor phone Jabatan Agama. Tanyalah Jabatan Agama. Maka saya telefon Jabatan Agama. Memang tepat. Yang dia recommend tu memang tempat yang tepat, tempat masuk Islam. Maka saya buat appointment dengan ustaz tu. Esok pagi-pagi pukul 8 appointment. Saya pun pergi, tapi cakap terus terang lah, tahu tak, dia punya hati tu nak pergi tu berapa. Walaupun cuaca sejuk pagi, saya berpeluh. Takut, tak tahu apa akan jadi. Tak ada orang temankan. So saya pun pendekkan cerita, jarak tak jauh tetapi masa panjang sampai. Tahu kenapa? 50-50, mau pergi tak mau pergi, hati asyik 50-50. Pendekkan cerita, sampai ke masjid tu, jumpa ustaz tu daripada jauh tau. Ustaz tu dia senyum. Itulah pendekatan yang bagus. Ustaz daripada Jabatan Agama dia senyum. Bila saya jalan dekat kat dia, cepat-cepat dia hulurkan tangan, dia kata selamat datang. Saya kata terima kasih. Senyum, dia salam, bagus. Tetapi berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tak apa ustaz tu nak buat selepas salam. Dia mau peluk. Saya tak kasih. Sebab kita orang Cina, lelaki tak peluk lelaki, itu gay. Saya banyak kali elak, tapi apa boleh buat, badan ustaz tu lebih besar. Bagi saya, orang yang nak masuk Islam tak perlulah main peluk-peluk. Tambahan lagi sekarang COVID-19, tak boleh berpeluk. Betul? Janganlah peluk-peluk, geli tau. Rambut dia, pakai rambut ke janggut? So, masuk dalam nak syahadah. Pendekkan cerita, nak ucap syahadah, ada seorang ustaz di depan saya, dua ustaz di sebelah saya sebab jadi saksi. Maka ustaz tu pegang tangan saya, dia suruh saya ikut dia. Dia baca 2 kalimah syahadah, saya ikut. Dia tak terangkan maksud syahadah tu, dia suruh ikut dia baca. Dia pun baca. Tahu tak dia baca macam mana? Dia baca dengan kelajuan 80 km sejam. You ingat orang yang tak pernah belajar bahasa Arab, yang kosong tau. Tiba-tiba kamu baca 2 kalimah syahadah dengan kelajuan begitu, saya ulang macam mana? You rasa-rasa. Saya pun tak boleh buat lagi. Sekarang pelat serah hilang kan. Dulu memang kali pertama memang pelat gila lah. Lepas tu dia baca, saya ulang. Dia pandang 2 saksi tu. Tahu tak apa maksudnya? Macam mana? Boleh terima tak syahadah tu? Itu saksi ketuk meja. Tak sah. Dia baca, saya ulang, ketuk lagi. Tak sah. Selama 20 minit tak sah. Saya dah lupa dah berapa puluh kali syahadah saya baca. Tahu tak, saya pun tak tahu apa berlaku. What's wrong, man? Dalam otak saya, what's wrong? Kenapa asyik dia baca, I baca dia tak sah. Sampai bila? Selepas 30 minit baru dia sahkan saya. Sahkan saya bukan kerana saya baca dengan bagus, baca dengan tepat, tak. Sahkan saya sebab ketiga-tiga mereka sudah penat. Niat mereka ni nak pastikan saya baca 2 kalimah syahadah dengan tajwid yang betul. Adakah itu tuntutan dalam Islam?
baca dengan tajwid yang betul bagi orang yang nak masuk Islam. Kalau saya baca pelat, Allah faham tak? Walaupun pelat, Allah boleh terima tak? Sebab saya faham maksudnya, saya yakin maksudnya. Walaupun saya baca dengan tajwid yang tak tepat, Allah boleh terima tak? Kalau wajib baca dengan tajwid yang betul, orang bisu memang tak boleh masuk Islam. Sebab mereka tak boleh baca. Sampai mati pun dia tak boleh masuk Islam. Bukankah dalam Islam kita sepatutnya permudahkan? Yasiru wala tu'asir, permudahkan, jangan susah-susahkan. Beri berita baik, jangan menakut-nakutkan. First part, dia menyusahkan, bukan permudahkan. Second part, dia cakap apa? Habis syahadah, dia kata sekarang kita nak bincang potong. Wow, saya sudah takut 30 minit, sekarang nak cederakan saya lagi. Lepas tu saya tanya Ustaz, sakit tak? Ustaz jawab, tak ada sakit, macam semut gigi. Otak dia. You tahu tak betapa sakit masa nak bius tu? Bila hilang bius tu, you tahu tak berapa sakit? Ustaz tak ajar kita, kalau boleh malam-malam jangan minum banyak air. Kalau boleh tengah malam bangun 2-3 kali pergi tandas. Dia tak ajar. Dia kumpul malam minum air. Wah, pagi tu lompat sakit macam nak mati. Sebab poin saya adalah, bila orang masuk Islam, kita kena tahu cara nak cakap. Kalau dah khatan pun, cakap dengan dia, bilakah kamu ada cuti panjang? Kita cari cuti panjang dan kita pergi buat khatan ni, buat malam. Supaya selepas khatan, makan ubat painkiller, kamu tidur. Saya letakkan jam, setiap 3 jam bangun sekali, buang air. Jangan kasih dia kumpul. So kita kena teman dia, ajar dia macam mana. Bukan senang masuk Islam. Saya tak boleh lupa itu ustaz punya muka. Siap you di padang mahsyar nanti. Tak baca semut gigi 3 minggu sakit tu. Semut gigi. Cut. Tak ada masalah, cerita last. Saya tahu tak takut lewat sangat. Selepas mengucap syahadah, ustaz beritahu saya tak boleh makan makanan Cina. Dia dah masuk Islam, tak boleh makan makanan Cina. Saya betul-betul percaya ustaz tu cakap. Padahal bukan makanan Cina tak boleh makan, makanan Cina yang tak halal tak boleh makan. Yang halal boleh. Orang Cina Islam masak, kita boleh makan. Betul. Syarikat-syarikat hotel-hotel yang ada Chop Jakim yang mereka mohon halal logo, halal, kita boleh makan. Setuju tak? Tapi ustaz cakap makanan Cina tak boleh makan. Saya pun tak makan lah. Saya pun makan makanan Melayu. Sedap. Hanya perut saya tak biasa. Nak makan pedas tak biasa. Sebelum Islam tak makan pedas. Selepas makan Islam hari-hari pedas. 6 bulan cherry berry. Dan kita kadang-kadang kita buat mu'alaf tu sangat susah. Sebab cara keterangan kita tak jelas, pendekatan kita tak hikmah kadang-kadang. Last kali saya nak nikah. Saya tak tahu cara nak kahwin orang Melayu cara macam mana. Cina senang saja. Pergi rumah jumpa mak bapak dia, cakap you mau kahwin anak dia, tanya dia nanti bayaran berapa meja dia nak. Maksudnya 8 course dinner ni berapa meja, keluarga saudara mara nak berapa meja, lepas tu apa hantaran yang dia perlukan, kita bagi saja, itu selesai. Tapi cara Melayu lain. Saya tak ada wakil. Pendekkan cerita, saya jumpa seorang wakil keluarga angkat pergi bincang. Masa pergi rumah bincang, dia tak bincang. Tahu tak bincang. Masuk rumah cakap tak bincang tentang nak kahwin. Time nak balik, sebenarnya hasrat kami datang. Wah, so 1-2 jam you duduk borak cakap kosong. Hasrat kami datang. Sebenarnya baru nak bincang last 5 minit tu. Itu macamnya baru saya tahu budaya Melayu, betul lah. Cakap burung terbang macam mana, ikan belaga macam mana, betul lah. Round 1 dunia dulu baru cakap sebenarnya hasrat kami datang. Bila bincang siap, time nak nikah, keluarga angkat boykot. Tahu boykot kenapa? Sebab saya tak pakai baju Melayu. Dan dia tak bagi tahu saya kena pakai baju Melayu. Saya pakai smart, pakai janji tutup aurat kan. Tapi kena marah, kena boykot, kena halau. So tak ada wakil.
Saya panggil kawan-kawan yang datang semua mu'alaf ni, pun tak tahu macam mana nak kahwinkan saya. Pendekkan cerita, telefon keluarga sana, macam mana sekarang saya tak ada wakil, boleh terima ke tak boleh terima? Boleh terima kita sambung, tak boleh terima kita batalkan. Maka keluarga angkat sana suruh datang, keluarga bakal mentua saya suruh pergi, kita pun pergi. Time nak kahwin tu, negeri Melaka ni, dia punya cara nak nikah ni sekali lafaz. Kita tahu dah sekali. Dia kena tarik nafas panjang-panjang, baca sekali aja. Kalau 2 kali nafas, tak sah. Wah, banyak kali tak sah. Saya tengah pening. Masuk Islam, tak sah. Nak nikah, tak sah. Nanti lahirkan anak, tak tahu dia kata sah ke tak sah. Susahnya. Nak masuk Islam bukan mudah. So, saya tak kata semua, saya nak beritahu. Sebahagian besar, 70% orang masuk Islam di Malaysia, tak ada masalah. Sebab Jabatan Agama menjalankan tugas yang baik, Jabatan NGO menjalankan kerja yang baik untuk menjaga, mendidik ini, alhamdulillah. Tapi ada dekat 30% yang tak terjaga ataupun terlepas. Okey? Maka golongan inilah yang kita kena tackle, kita kena handle. Kena bantu Jabatan Agama, bantu NGO untuk mendidik, membimbing mereka. Okey. Saya rasa sedikit saja saya bagi. Nak dengar cerita ke? Kamu. Okey, saya bagi satu cerita lah. Kita akhiri ceramah malam ni. Ada seorang lelaki Cina masuk Islam. Kemudian dihantar belajar kat tanah Arab, belajar bahasa Arab. Balik jadi ustaz. Semasa dia balik, mak dia jatuh sakit. Masuk. Orang sini tahu tak apa itu ICU? Tahu ICU? Kecemasan. Okey. Intensive care, unit masuk ICU. Okey? Kalau tak ICU, CCU tahu apa CCU? Tak tahu. Sebelah kiri tu CCU. Sebelah kanan tu apa? You tak belajar. For you to see. So, mak dia jatuh sakit, dia risau mak dia kalau mati nanti mati dalam kekufuran. Maka dia pergi pujuk mak dia. Mak masuk Islam, mak masuk Islam, masuk syurga, mak. Pergi pujuk. Mak dia dah tak tahan dah, telinga pun merah lah. Okey, mak dia kata, okeylah, saya boleh masuk Islam lah, tapi dengan satu syarat. Apa syarat, mak? Kalau saya mati, tanam saya di kubur Cina. Tak boleh, mak, kita orang Islam mesti mau tanam di kubur Melayu. Mak kata tak jadi masuk Islam. So, sahabat kita ni sedih lah. Dia pergi beritahu ustaz Melayu dia. Ustaz Melayu ni kata, bawa saya pergi. Tapi tak sempat nak jumpa mak dia pun meninggal. Apa pengajaran yang kita belajar di sini? Mana satu lebih penting? Menyelamatkan akidah lebih penting ke bincang dia mati tanam kat mana? Halo? Dia sudah mati, dia malah tahu tanam dia kat mana? Tapi kita jangan tipu. Dia nak kubur Cina. Kita ada kubur Cina Islam. Betul ke? Tahu tak kenapa dia takut dia nak ditanam di kubur Cina? Sebab dia takut nanti di alam kubur, jiran-jiran semua Melayu dia susah. Dia tak pandai cakap Melayu. Itu dia yang risau. So point saya, kita sentiasa kena belajar mana satu lebih penting cerita dulu, mana kurang penting kemudian, kan? Setuju tak ni? Rugi kita. Sebab kalau kita kata okey saja, dia dah syahadah, dia dah masuk Islam, dah selamatkan dia dah. Disebabkan kita ni nak tanam dia kat kubur Melayu, maka kita kehilangan seorang. Betul tak? Wallahu alam.